Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, cikgu. Salam cikgu. Okey, hari ni kita nak tengok apa pula yang akan kita belajar pada hari Khamis ni. Okey, before kita nak masuk apa yang kita belajar hari ni, kita nak berlakon sikit lah. Okey, cikgu perlukan 2 orang pelajar untuk menjadi watak A iaitu peniaga, watak B rakan baik peniaga. Okey, cikgu gunakan well name roda penentu untuk tentukan siapa yang akan jadi A dengan B. Siti Sumayyah Syafiah ada? Siti Sumayyah Syafiah binti Zulkifli. Saya, cikgu. Saya. Kita nak berlakon sikit je. Cuma bacakan apa yang cikgu dah tulis skrip tu. Ada Siti Sumayyah Syafiah? Ya, saya, cikgu. Okey, kamu jadi A tau. Iaitu peniaga. Sumayyah, kenapa awak macam tengah fikirkan sesuatu ni? Oh, hai Alia. Saya tengah fikir apakah yang perlu saya lakukan setelah saya siap menyediakan imbangan duga yang telah diselaraskan. Senang saja Sumayyah. Selepas awak sediakan imbangan duga terselaras, awak perlu sediakan catatan penutup. Catatan penutup? Ya, catatan penutup merupakan langkah ketujuh dalam proses kitaran perikanan dan catatan penutup ini perlu dibuat dalam jurnal am pada akhir tempoh perikanan. Oh, macam tu. Terima kasih Alia. Sekarang saya sudah tahu apa yang perlu saya sediakan. Sama-sama Sumayyah. Okey, berdasarkan dialog yang kawan kamu bacakan tadi, apa yang kamu faham berkenaan dengan apa yang kita nak belajar hari ni? Catatan penutup. Kita nak belajar tentang catatan penutup. Bagus. Buka muka surat 237 dalam buku teks. Hari ni kita nak belajar tentang 7.3 iaitu penutupan akaun hasil, akaun belanja dan akaun inventory pada akhir tempoh perakaunan. Okey, sebelum tu kita tengok catatan penutup ni berada dalam langkah ketujuh dalam kitaran perakaunan yang kamu belajar bab 1 tu. Buka-buka muka surat bab 1 tu ada dah kitaran perakaunan. Okey, kita nak tengok pula kali ni iaitu langkah 7 iaitu catatan penutupan akaun. Okey, kita tengok dulu apa yang kita nak belajar hari ni. Objektif pembelajaran. Pertama, kita terangkan keperluan penutupan akaun hasil dan akaun belanja dalam proses kitaran perakaunan. Yang kedua, kita terangkan tata cara menutup akaun yang berkaitan dengan betul. Dan last sekali kita akan belajar hari ni tentang macam mana kita nak tutup akaun hasil dan akaun belanja yang berkaitan untuk memindahkan ke dalam akaun perdagangan. Okey, kita tengok dulu yang pertama. Iaitu keperluan penutupan akaun. Objektif yang pertama, keperluan penutupan akaun. Okey, keperluan kita nak tutup akaun ni bertujuan untuk kita nak kemaskinilah akaun modal. Iaitu bila kita dapat untung bersih, kita akan tambahkan equity pemilik. Manakala bila kita dapat rugi bersih pula, kita akan kurangkan nilai dalam equity pemilik kita. Boleh ingat keperluan penutupan akaun ni sebab kita nak kemaskini akaun modal kita yang
sama ada dia menambahkan ataupun mengurangkan equity pemilik kita. Okey, so kita tengok objektif yang kedua iaitu tata cara menutup akaun yang berkaitan dengan betul. Okey. Cikgu nak minta volunteer tolong baca langkah 1. Bagaimana kita nak tutup akaun? Langkah 1 dulu. Saya nak baca. Okey. Ni sudah. Langkah 1. Komponen jualan bersih dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Okey, Sambung, cikgu. langkah yang pertama kita nak tengok komponen-komponen jualan bersih yang dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Okey, cikgu nak tanya, komponen jualan bersih tu apa? Macam mana kita nak dapat jualan bersih tu? Iaitu Jualan tolakkan tolakkan dengan dengan jualan. Okey, betul. Jualan kita tolakkan dengan pulangan jualan. Kita akan dapat jualan bersih. Jualan bersih itulah kita nak pindahkan ke dalam akaun perdagangan. Okey, langkah kedua pula. Siapa nak baca langkah Saya kedua? Saya. Okey, bacakan langkah 2. Langkah 2. Komponen kos jualan dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Komponen kos jualan dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Okey, kos jualan tu apa? Kos jualan tu apa dia? Apa yang terlibat dalam kos jualan? Kos jualan tu lepas tolak inventory akhir, lepas tu baru dapat kos jualan. Okey, kita ada yang pertama inventory awal. Lepas tu kita ada belian-belian semua tu kan. Pulangan belian. Lepas tu Audi tu. Angkutan masuk, duty atas belian, semua tu lah. Lepas tu ada inventory akhir. Kita akan dapat kos jualan. Komponen tu kita juga akan pindahkan ke dalam akaun perdagangan. Okey, langkah ketiga pula. Cikgu nak baca, cikgu? Okey, boleh. Nurul? Nurul apa ni? Nurul Patricia. Nurul Patricia. Langkah 3, komponen hasil dipindahkan ke dalam akaun untung rugi. Komponen hasil dipindahkan dalam akaun untung rugi. Apa dia komponen hasil tu? Komisen diterima, sewa diterima, diskaun diterima. diterima. Semua tu lah hasil-hasil dalam perniagaan kita. Hasil yang akan kita pindahkan ke dalam akaun untung rugi iaitu hasil yang tidak melibatkan barang niaga lah. Macam sewa, kita tak libatkan barang niaga kita. Okey, langkah 4 pula. Kita tengok langkah 4 pula. Saya nak baca, cikgu. Okey, boleh. Aina? Langkah- Aina ke? Ya. Langkah 4. Komponen belanja dipindahkan ke dalam akaun untung rugi. Okey, yang keempat adalah komponen belanja dipindahkan ke dalam akaun untung rugi. Okey, apa komponen-komponen yang terlibat dalam komponen belanja yang akan kita masukkan dalam akaun untung rugi tu? Apa contoh-contoh dia? Iklan. Sewa, Insurans. Bayaran. bayaran, Kadar bayaran. insurans, belanjaan, sewa dibayar. Semua-semua tu lah. Betul. Diskaun diberi, promosi, sewa, gaji kita bayar dekat pekerja. Semua-semua belanja yang terlibat dalam perniagaan kita yang kita tak yang tak melibatkan barang niaga lah. Yang belanja ni perlu sebab kita nak memastikan kelangsungan perniagaan kita. Kalau kita tak guna, kalau kita tak bayar semua belanja ni, maka perniagaan kita tak berjalan lah. Macam contoh kita tak buat promosi kan. Promosi kan belanja, kita tak buat promosi. Jadi perniagaan kita tak dapat nak maju lah. Sebab kalau kita tak buat promosi, macam mana orang nak tahu perniagaan kita? Okey, macam
gaji pekerja. Kalau kita tak bayar gaji pekerja, macam mana perniagaan kita nak bergerak, kan? Okey, belanja-belanja ni adalah perkara-perkara yang kita perlu bayar yang tak terlibat secara langsung dengan barang jualan kita. Dia macam di belakang tabel lah belanja ni. Belanja dalam akaun untung rugi ni. Okey, seterusnya kita nak tengok langkah kelima pula. Langkah kelima apa dia pula? Saya nak baca, cikgu. Okey, boleh. Afika Dayana ke? Ya. Langkah 5. Akaun inventory dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Okey, langkah yang kelima adalah akaun inventory dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Okey, kita nak tengok sikit, ada 4 minit lagi sebelum kita nak rehat. Kita tengok sikit 7.3.3 iaitu penutupan akaun hasil dan akaun belanja yang kita nak pindahkan ke dalam akaun perdagangan. Okey, kita ada tips sikit. Ingat, tulis dalam buku teks ada bulat akaun hasil dan akaun belanja. Kita tak ada baki HB dengan baki BB. Baki HB dengan baki BB tu apa? Kat mana kita jumpa? Minggu lepas kita jumpa. Hari Senin kita jumpa. Dekat akaun modal. Dekat akaun modal yang kita akan bawa nilai tu pada tahun yang seterusnya. Okey, akaun hasil dan akaun belanja ni kita tak ada baki HB, baki BB. Kiranya total dia tu last sekali kita akan dapat balance. Kita tak ada baki lah yang kita nak bawa ke tahun seterusnya. Tak apa, kita tengok macam mana format dia. Okey, akaun perdagangan ni adalah akaun-akaun yang terlibat untuk kita nak kira untung kasar dan juga rugi kasar. Okey, kita nak tengok yang pertama, langkah 1 tadi. Komponen jualan bersih dipindahkan ke dalam akaun perdagangan. Okey, di bawah komponen jualan bersih kita ada akaun jualan dengan akaun pulangan jualan. Akaun jualan perniagaan kita dengan akaun pulangan jualan daripada pembeli yang memulangkan barang jualan kita. Ini adalah format akaun jualan. Yang pertama kita isikan tunai. Kita tengok tarikh dia. Bank, akaun belum terima. Dia susunan ni depends on tarikh. Ikut kepada tarikh yang dia bagi. Okey, bila kita dah senaraikan tunai, bank, akaun belum terima, kira total. Bila kita kira total di sebelah kredit, total di sebelah debit pun mesti kita tulis benda yang sama dengan total di sebelah kredit. Dan juga total ni akan kita bawa ke atas iaitu kita tulis akaun perdagangan. Untuk soalan latihan, cikgu nak bagi quizzes. Okey, cikgu. Okey, cikgu nak belajar buat rumusan apa yang kamu belajar hari ni. Ada tak yang nak volunteer? Hari ni kita belajar cara penutupan akaun hasil dan akaun belanja, iaitu tata cara menutup akaun. Lepas tu dipindahkan ke dalam akaun perdagangan.
Okey, hari ni kita belajar tentang yang pertama kita belajar tentang keperluan kenapa kita nak tutup akaun. Iaitu kita nak kemaskini akaun modal. Yang mana untung bersih akan menambahkan equity dan rugi bersih akan mengurangkan equity pemilik. Seterusnya yang kedua kita belajar bagaimana terdapat 5 langkah iaitu 5 langkah dalam tata cara penutupan akaun. Yang itulah dalam buku teks tu 237 dalam kotak. Yang pertama komponen jualan bersih dipindahkan ke dalam akaun perdagangan, kos jualan ke dalam akaun perdagangan, hasil ke dalam akaun untung rugi, belanja ke dalam akaun untung rugi dan last sekali akaun inventory ke dalam akaun perdagangan. Lepas tu kita belajar format-format penutupan akaun hasil dengan akaun belanja yang dipindahkan ke dalam akaun perdagangan iaitu yang melibatkan jualan bersih dengan kos jualan. Yang jualan bersih tu kita ada kos jualan dengan jualan. Yang jualan bersih tu kita ada jualan dengan pulangan jualan. Dan kos jualan tu kita ada angkutan masuk, inventory awal, Audi tu. Angkutan masuk, duty atas belian, semua tu kita dah belajar, kita tengok dia punya format. Yang kena ingat untuk akaun hasil dengan akaun belanja kita tak ada baki HB dengan baki BB. Dah sekali tu kita akan tulis total saja, kita tak ada tulis baki BB dengan baki HB. Okey, hasil dengan belanja ni yang kita nak pindahkan ke dalam akaun perdagangan ialah hasil dengan belanja yang terlibat secara langsung dalam perniagaan kita. Okey, cikgu nak bagi latihan untuk 2 hari cuti ni. Latihan tu cikgu akan sendkan dalam grup Telegram dan kamu perlu buat ikut format-format yang dia minta lah. Akaun apa yang dia minta buka, kita buka ikut format dia dan masukkan butiran-butiran yang tertentu. Kamu hantar balik dekat cikgu dalam Telegram hari Sabtu jam 5 petang. Sebelum 5 petang lah. Okey, cikgu ini saja kelas kita hari ni. Minggu depan kita akan sambung tutup akaun inventory, akaun hasil dengan belanja kita nak pindahkan ke akaun untung rugi dengan sebab akaun nyata tidak tutup. Okey? Minggu depan kita akan belajar yang seterusnya. Itu saja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih kelas. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Sama.